Sinar awalnya malam ini kita mulakan dahulu dengan data berkenaan dengan dividen KWSP. Penantian sudah pun berakhir, yang mana akhirnya kita tahu bahawa untuk tahun 2023 dicatatkan 5.5% kadar dividen yang diberikan untuk simpanan konvensional dan 5.4% diberikan untuk simpanan syariah. Tetapi yang menariknya lah untuk kita lihat bagaimana jurang di antara dua simpanan ini semakin rapat. Berbanding dengan pada tahun 2021, jurangnya terlalu tinggi di antara 6.1% dan 5.65%, sekitar 4 hingga 6%, 0.6% perbezaan di antara simpanan syariah dan juga simpanan konvensional. Walaupun trend secara menyeluruh, kita dapat saksikan bahawa ia sebenarnya semakin berkurang kadar dividen itu di antara tahun 2017. Pastinya kadar itu jauh lebih tinggi pada tahun 1990-an. Tapi sekali lagi, tumpuan kita adalah untuk melihat dan menariknya angka ini daripada tahun 2017 sehinggalah tahun 2023 lah bagaimana jurang di antara simpanan konvensional dan syariah itu semakin mengecil. Oleh itu, persoalan bagi anda yang terus membuat simpanan dalam KWSP adalah untuk memilih di antara dua simpanan ini, syariah ataupun konvensional. Itu pilihan anda. Tetapi, apa yang menarik juga untuk kita tekankan bahawa kita mahu melihat angka dividen itu lebih tinggi seperti mana dicatatkan pada tahun 2017 atau tahun 1990-an, yang mana kadar itu pernah mencapai sehingga 8%. Dan sekiranya angka ini dikekalkan dan ditambah elemen tambahan, iaitu perbezaan di antara simpanan dalam KWSP dan juga simpanan dalam ASB. Pastinya ini merupakan dua tabung yang berbeza, tetapi fokus kita adalah kepada keperluan rakyat untuk menabung bagi tujuan persaraan. Bagi meningkatkan simpanan tersebut secara keseluruhannya, tabung-tabung ini, KWSP dan juga ASB menunjukkan penurunan yang ketara. Tetapi secara purata, simpanan dan dividen diberikan oleh KWSP lebih stabil, sekitar 7 sehingga 5% dan tidak berkurang berbanding dengan ASB menjunam sehingga 4% pada tahun 2021 dan memberikan kelebihan kepada golongan Bumiputera kerana bagi mereka yang menyimpan dalam ASB, lihat warna kuning ini, simpanannya ataupun dividennya lebih tinggi berbanding dengan ASM, Amanah Saham Malaysia, sama ada ASM, ASM2 ataupun ASM3, ASM Wawasan, yang mana dividennya lebih rendah. Dan itu juga memberikan kita pilihan bagi anda sama ada ingin terus menabung dalam KWSP atau letak dalam ASB, yang mana kita tahu bahawa dari sudut kecairannya ASB jauh lebih baik kerana lebih mudah untuk keluarkan wang tersebut berbanding KWSP. Tapi kita harus tahu bermula pada April, Menteri Kewangan menyatakan bahawa akaun 3 untuk KWSP akan mula ditawarkan. Dan selain daripada itu, saya tekankan bahawa kita ingin melihat kadar dividen lebih tinggi, tetapi persoalannya ketika ini dana KWSP banyak disumbangkan dan dilaburkan dalam industri bersifat kewangan dan juga pembangunan infrastruktur. Sedangkan kita mahukan dana-dana itu disumbang dan dilaburkan dalam industri yang bernilai tinggi dan berteknologi tinggi. Tetapi dalam konteks negara kita, industri itu masih lagi belum berkembang. Dan dalam masa yang sama kita harus juga menimbang apa yang disebut oleh Perdana Menteri bahawa 70% daripada pelaburan KWSP dan GLIC yang lain harus tertumpu dalam domestik. Jadi sekiranya kita ingin melihat angka ini jauh lebih tinggi, 8%, 9% untuk tahun-tahun mendatang, dana itu disumbang dan dilaburkan di mana, itu persoalan yang harus diberikan keutamaan. Itu sedikit sebanyak pemahaman kita berkenaan dengan dividen KWSP dan kita harapkan supaya itu memberikan satu galakan kepada anda untuk terus menabung. Dan beralih kepada laporan berikutnya,